Assalamualaikum, nama saya Nur Elisha Nazira binti Gozen, nama matrik 10 DEE 20F 2018 dari kelas DEE 5A. Maksud laman sosial di kalangan remaja merujuk kepada keadaan di mana remaja terlalu terikat dengan penggunaan laman sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Remaja yang mengalami taksub laman sosial mungkin menghabiskan sebanyak masa mereka untuk melayari laman sosial, mengemas kini status, berkongsi gambar dan video, dan berinteraksi dengan rakan-rakan mereka di laman sosial. Mereka mungkin juga merasakan keperluan untuk sentiasa berada di dalam talian dan mengambil kira jumlah likes atau followers yang mereka peroleh. Maksud laman sosial boleh menyebabkan remaja mengabaikan tanggungjawab mereka seperti tugasan sekolah, aktiviti luar bilik darjah dan hubungan sosial di dunia nyata. Selain itu, taksub laman sosial juga boleh menyebabkan remaja mengalami masalah kesihatan mental seperti kecemasan, tekanan emosi dan depresi. Berikut adalah 4 kesan yang didapati hasil daripada fenomena taksub laman sosial dan penggunaan teknologi laman sosial di kalangan remaja. Yang pertama ialah kesan kesihatan mental. Penggunaan laman sosial yang berlebihan boleh menyebabkan remaja mengalami masalah kesihatan mental seperti kecemasan, tekanan emosi dan depresi. Remaja yang terlalu terikat dengan laman sosial mungkin merasakan tekanan dan memperolehi jumlah likes atau follower yang tinggi, yang boleh menyebabkan mereka merasa tidak berharga atau tidak dihargai jika tidak mencapai matlamat tersebut. Bagi kesan yang kedua ialah kesan sosial. Taksub laman sosial boleh menyebabkan remaja mengabaikan hubungan sosial di dunia nyata. Mereka mungkin terlalu terikat dengan laman sosial sehingga mengabaikan interaksi sosial. Tiga ialah kesan akademik. Penggunaan laman sosial yang berlebihan boleh menyebabkan remaja mengabaikan tanggungjawab akademik mereka seperti tugasan sekolah dan peperiksaan. Mereka mungkin menghabiskan banyak masa mereka untuk melayari laman sosial dan mengabaikan masa yang sepatutnya digunakan untuk belajar. Kesan yang keempat ialah kesan fizikal. Penggunaan laman sosial yang berlebihan boleh menyebabkan remaja mengalami kesan fizikal seperti kurang tidur, kurang aktiviti fizikal dan masalah kesihatan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi seperti masalah penglihatan dan sakit leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Tasni binti Muhammad Yani, nama matrik 10 DEE 20F 2011 dari kelas DEE 5A. Okey, menjawab persoalan iaitu konten yang sesuai dengan syariah. Penggunaan laman sosial harus mempertimbangkan konten yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konten yang melanggar nilai-nilai agama, menyebarkan kebencian, pornografi atau menyesatkan dapat bertentangan dengan kehendak syariah. Oleh kerana itu, penting bagi pengguna dan platform laman sosial untuk memastikan bahawa konten yang diunggah dan dibagikan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Amani binti Muhammad Zaid. Nama kunci saya 10 DEE DPF 201 dan saya dari kelas DEE 5A. Okey, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimanakah jalan penyelesaian kepada permasalahan fenomena taksub laman media sosial. Yang pertama, kesedaran dan pendidikan. Meningkatkan kesedaran akan impak negatif taksub media sosial dan memberitahu pengguna tentang praktik yang baik dalam menggunakan media sosial. Ini dapat mengetahui pengenalan tentang pentingnya waktu online yang terbatas, batasan penggunaan media sosial dan pentingnya mengembangkan keterampilan interpersonal yang sihat di dunia yang nyata. Yang kedua, inisiatif masyarakat. Masyarakat juga dapat mengambil inisiatif untuk mengatasi fenomena taksub media sosial dengan mempromosikan aktiviti supaya masyarakat lebih sedar dan mengadakan kegiatan sosial atau sukan untuk mendorong interaksi sosial yang sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syakila binti Azizan. Nombor pendaftaran saya 10 DEE 20F 2005. Saya dari kelas DEE 5A. Jadi hari ini saya ingin meneruskan pembentangan tentang fenomena taksub laman sosial di kalangan remaja. Sejauh manakah pengawalan ibu bapa berkejaya
dan tidak berkejaya terhadap fenomena taksub laman sosial yang digunakan oleh remaja bukan untuk tujuan pelajaran dan pendidikan. Pengawalan ibu bapa yang berkejaya dan tidak berkejaya adalah berbeza. Hal ini kerana ibu bapa yang berkejaya tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada anak-anak mereka, manakala ibu bapa yang tidak berkejaya dapat memantau aktiviti anak mereka dan memberikan sepenuh perhatian kepada anak mereka. Seperti yang kita tahu, media sosial tidak asing lagi oleh kita. Malah, anak-anak berusia seawal 6 bulan telah pun didedahkan dengan media sosial. Contohnya seperti YouTube. Oleh itu, mereka semakin ketagih dengan media sosial. Media sosial dapat memberikan impak yang positif jika dimanfaatkan dengan sebaiknya. Antaranya ialah pelajar dapat mencari maklumat untuk menyiapkan tugasan. Selain itu, semasa pandemik COVID-19 berlaku, media sosial amat penting untuk pelajar yang berada di rumah meneruskan pembelajaran secara atas talian. Contohnya seperti Google Meet. Oleh itu, setiap pelajar mempunyai telefon pintar dan laptop masing-masing. Walau bagaimanapun, media sosial juga dapat memberikan kesan buruk jika disalahgunakan. Antaranya ialah dapat merosakkan pemikiran seseorang kerana terdapat maklumat yang disampaikan di media sosial boleh menyebabkan seseorang itu mengalami panik ataupun stres ataupun cenderung melakukan sesuatu perkara yang tidak baik. Seterusnya, media sosial juga dapat menjejaskan kesihatan mental seseorang. Contohnya seperti cyberbully. Ini adalah contoh cyberbully. Walau bagaimanapun, ibu bapa dapat membendung sekiranya ibu bapa memantau anak mereka, memberikan sepenuh perhatian dan tumpuan kepada anak mereka dan memberikan sepenuh kasih sayang. Antaranya ialah ibu bapa dapat memuat turun aplikasi Parenting Link. Apakah kelebihan aplikasi Parenting Link ini? Aplikasi ini dapat membantu ibu bapa untuk mengehatkan masa anak-anak bermain telefon. Selain itu, aplikasi ini dapat mengetahui info semasa kedudukan anak mereka berada pada waktu itu. Seterusnya, aplikasi Parenting Link ini dapat membantu ibu bapa membuat kawalan dari jauh. Selain itu, ibu bapa juga boleh memantau laman sesawan yang dilayari oleh anak-anak mereka agar anak-anak mereka tidak melayari perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Akhir sekali, ibu bapa haruslah bersikap tegas dan berdisiplin. Ibu bapa boleh menetapkan peraturan semasa berada di rumah. Hal ini kerana dapat mengelakkan anak-anak daripada melayari perkara-perkara yang tidak sihat. Kesimpulannya, ibu bapa memainkan peranan penting dalam fenomena taksub laman sosial di kalangan remaja. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab dalam membentuk kepribadian anak-anak kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ibu bapa haruslah memberikan sepenuh perhatian kepada anak-anak mereka kerana anak-anak memerlukan sepenuh kasih sayang dan mereka tidak merasa diri mereka diabaikan. Isu taksub laman sosial ini dapat dikawal jika kita mencegah dari awal kerana sebelum nasi menjadi bubur. Terdapat beberapa objektif untuk fenomena taksub di laman sosial. Antaranya ialah untuk mengetahui kebaikan fenomena taksub di laman sosial. Yang kedua ialah untuk mengetahui keburukan fenomena taksub di laman sosial. Dan yang ketiga ialah untuk mengetahui jalan penyelesaian kepada permasalahan fenomena taksub di laman sosial. Terdapat satu hadis yang berkait rapat dengan fenomena taksub di laman sosial, iaitu hadis daripada Abu Mas'ud, Uqbah bin Amri Al-Ansari Al-Badri. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi," yang membawa maksud sesiapa yang dapat menunjukkan satu kebaikan, kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh orang lain, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Iaitu hadis ini ialah hadis riwayat Muslim. Pada masa kini, kebanyakan orang menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini kerana media sosial dapat memberikan maklumat serta hiburan kepada individu tersebut. Walau bagaimanapun, media sosial mempunyai manfaat dan juga keburukan. Sekiranya seseorang itu mempunyai iman yang lemah, mereka mudah tertarik dengan keburukan-keburukan yang terdapat di media sosial. Contohnya seperti bunuh diri. Bunuh diri adalah satu benda yang tidak baik.
Oleh itu, mereka mudah terpengaruh kerana mempunyai iman yang lemah. Ketagihan melampau remaja masa kini terhadap media sosial dilihat pendorong kepada pembentukan perilaku dan sikap agresif sehingga ada yang sanggup bertindak membunuh diri. Tindakan sedemikian boleh terjadi ekoran terlalu taksub, kecewa atau terpengaruh dengan kandungan di media sosial sehingga diri gagal membuat pertimbangan wajar. Berikut adalah beberapa cadangan untuk mengurangkan pengaruh dan ketergantungan remaja pada laman sosial. 1. Tetapkan had masa untuk menggunakan media sosial setiap hari. Jangan biarkan remaja anda menghasilkan terlalu banyak masa untuk melayari laman sosial. 2. Galakkan aktiviti di luar rumah seperti sukan, menjahit, bermain alat muzik, berkebun dan aktiviti-aktiviti lain yang dapat menarik perhatian remaja. Akhir sekali, lakukan kegiatan yang melibatkan interaksi sosial dengan ahli keluarga dan rakan sebaya seperti bermain papas masa berbuka puasa atau game konsol pada waktu malam.